أصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, ampunkan dosa kita, meridai kita senantiasa, pelihara kita dalam ketakwaan kepadanya. Semoga setiap apa pun berlaku dalam diri kita, asal kita dengan rida Allah Ta'ala, cukuplah. Asal Allah Ta'ala pandang kita, Allah Ta'ala terima kita. Walau mudah, walau payah yang kita hadapi, mudah-mudahan segala-galanya dalam rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dapat segala macam-macam kemudahan, kelapangan, tapi tak diridha oleh Allah Ta'ala, tak guna. Tapi kalau kita dapat macam-macam kepayahan berserta ridha daripada Allah Ta'ala, itu segala-galanya. Memang dunia tempat payah, memang dunia tempat susah, memang dunia tempat ujian. Memang itu semua tu bahkan akan menjangkau segala ujian yang kita hadapi ini. Sampailah akhir hayat, sakaratul maut, satu ujian. Dalam kubur, satu ujian. Kemudian makin di mahsyar, satu ujian. Kemudian tunggu sekian lama di mahsyar, ujian dan ujian dan ujian dan ujian, sampailah menghadap Allah Ta'ala, clear, barulah habis segala ujian. Itulah kita harapkan Allah Ta'ala, asal dalam setiap peringkat kita dalam rida Allah Ta'ala. Senang dan susah kehidupan dalam dunia itu memang satu perkara yang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, petang ni kita sampai pada sesi bacaan kitab Sabilal Iddikar. Untuk sesi yang di Singapura dan sekian lama tak dapat baca dengan mereka di sana, kita baca melalui internet ya. Semoga dirahmati Allah Ta'ala. Sampai pada muka surat jasad musnah tapi roh kekal. Betul? Baik. Jasad musnah ya. Jasad dah dalam tanah tapi roh kekal menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dari sekarang kita kena aktifkan roh kita, aktifkan dia, hidupkan dia. Tidak boleh hanya jasad saja yang punya kehendak, kerohanian punya kehendak. Ingat Allah Ta'ala, kenang Allah Ta'ala, mengetahui kebesaran Allah Ta'ala, roh kita takut kepada Allah Ta'ala. Satu masa nanti jasad kita terkulai layu longlai. Bukan hanya terkulai layu, hancur sekali, dah tak boleh pakai. Satu jari angkat pun dah tak boleh lagi, kedip mata pun dah tak boleh, semut gigit ulat makan pun dah tak boleh lagi. Tapi roh kita yang aktif. Dan apabila jasad hancur, badan kita dah hancur, roh kita ditanya oleh malaikat, kalau takdir kita dapat nikmat atau dapat azab, yang nama rasa tu dalam kubur, rasa betul-betul punya rasa. Jangan kita sangka hanya roh saja, tak rasalah. Roh tu macam angin saja, kena pukul pun tak rasa. Itu kalau kita ingat zaman ketika sekarang ini. Ketika apabila nanti kita, kalau kita sekarang kalau kena tempeling, hati rasa sakit, itu roh kita. Tapi muka rasa perit, itu jasad kita. Tetapi apabila kita dah mati nanti, apabila dipukul oleh malaikat, dua-duanya dirasa oleh roh dan lebih rasa daripada kalau kita rasa sekarang. Kalau rasa sakitnya, rasa pedihnya, rasa sangat apa itu, kalau sampai lukanya sekalipun, lebih rasa daripada jasad rasa. Dan rasa malu dan sakit dan geramnya dan menyesalnya pun lebih rasa daripada kalau sekarang kita rasa. Begitu ya. Begitu. Jadi begitu kita kalau nanti apabila sampai ajal maut kita, roh kita keluar, kalau kita tak aktifkan roh kita sekarang, tak ajak dia bicara dengan Allah Ta'ala, tidak mula rasa cemas tentang akhirat, tidak bersiap sedia untuk hari lepas kematian kita, macam mana ketika itu roh kita aktif, jasad kita dah tak ada, macam mana dia nak menanggung itu semua, macam mana dia nak face all that difficulties over there ya? Jadi hidupkan roh kita dari sekarang. Baik. Ketahuilah bahawasanya alam barzah itu merupakan tempat tinggal antara dunia dan akhirat. Malah alam barzah itu lebih serupa dengan alam akhirat, ataupun boleh dikatakan dari alam akhirat. Betul? Alam barzah lebih sempurna daripada alam dunia dan lebih menyerupai alam akhirat. Dia babak pertama, babak akhirat. Kenapa? Pasal ketika itu dah nampak yang nama malaikat. Sekarang pun malaikat dah ada. Sekarang pun di sisi kita masih di dunia, tapi hakikatnya kita, malaikat dah ada kanan kita, kiri kita. Kita sekarang ni dah ada Allah yang beri kita rezeki, cuma bergerak tu kerana sebabnya saja. Dan sekarang ni juga kita betul tak boleh bikin apa-apa kalau tak dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kat dunia kita tak nampak, semuanya di cover. Kita tak rasa bahawasanya kita dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Kita tak rasa di sisi kita ada malaikat. Kita tak rasa di sisi kita tu ada ada catatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa perbuatan kita tu akibat daripada apa yang kita lakukan kita dapat.
Tetapi apabila dah mati, luput segala dunia, maka tinggal hanya hakikatnya sahaja. Baru nampak yang nama malaikat, baru nampak. Maka orang-orang saleh, mereka sudah menyedari akan ini sejak mereka hidup. Mereka dah aware keberadaan Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala, macam mereka nampak Allah. Mereka dah jaga malaikat kanan dan kiri mereka malu. Mereka dah waspada terhadap godaan syaitan. Dan mereka dah jaga-jaga roh mereka jangan sampai lalai. Maka bila mereka mati, mereka masuk akhirat, hanya tukar alam itu saja. Tetapi kita tukar alam dan suasana langsung, ya, suasana langsung. Bahkan apabila masuk alam barzah tu sudah macam alam akhirat. Kenapa Imam Haddad cakap begini, ya? Kenapa Imam Haddad cakap, ya, alam barzah itu lebih serupa dengan alam akhirat? Kalau pada kita sekarang, kalau kita bilang alam barzah tu serupa alam akhirat ke, ataupun kita rasa macam alam barzah tak serupa dengan alam akhirat, ataupun alam barzah dah memang alam akhirat lah. Kalau kita, pada kita macam alam barzah memanglah alam akhirat. Tapi kenapa Imam Haddad cakap alam barzah lebih serupa dengan alam akhirat? Sebab pada dia dunia pun dah serupa. So pada dia dunia something different, barzah lain different, akhirat lain different pada dia. Pada dia begitu, pada dia sama. Tapi alam barzah kerana pada dia dunia pun dia dah rasa macam akhirat. Sekarang barzah dunia, Imam Haddad cakap gini, dia rasa dunia dah macam akhirat. Dia dah hisap diri dia dah jaga diri dia. Dunia dia rasa macam akhirat. Sekarang barzah pulaknya mana? Dunia dah macam akhirat, barzah lebih serupa dengan akhirat. Cakap ni Imam Haddad ni kenapa dunia dia dah rasa dah macam akhirat. Dia punya sedar Allah ada, dia punya tahu malaikat ada, dia punya tahu semua tu hakul yakin, dia sudah yakin betul. Jadi dia rasa dunia ni cakapan gini, cakapan kita tahu orang cakap hakikatnya faham, ya. Orang cakap hakikat yang faham hakikat yang cakap begini Imam Haddad dia. Alam barzah adalah lebih serupa dengan alam akhirat. Memanglah kalau pada kita alam barzah tu dah memang alam akhirat. Kenapa Imam Haddad cakap gini? Pada dia ada alam lain yang serupa dengan alam akhirat. Pada alam dunia dah serupa dengan akhirat, tapi barzah lebih serupa lagi. Barzah lebih serupa lagi, ya. Bahkan sebahagian daripada alam akhirat. Kalau untuk kita dah memang pandang barzah tu akhirat lah. Barzah tu adalah akhirat. Kalau dia merasa belum lagi, kerana apa? Dunia saja dah serupa, barzah pun serupa, akhirat nanti lain lagi. Tapi barzah lebih mirip pada akhirat. Barzah lebih mirip pada akhirat, walaupun dunia pun sudah macam akhirat sebetulnya, ya. Akan tetapi ternyata bahawa alam itu dihuni oleh sekalian arwah orang-orang yang sudah mati ataupun hal-hal rohani, sedang jasad di alam itu sebagai ekoran atau sebahagian daripada arwah itu, ya. Jadi kehidupan semua diisi oleh orang-orang dalam alam arwah saja. Alam arwah saja yang dalam situ semua tu. Jasad dah tak pakai lagi, lembu kambing dah tak pakai lagi, pokok duku dan langsat dah tak pakai lagi. Semua tu ikut sana. Tapi kitanya dah kembali, ya, kembali. Jasad sudah habis. Yakni jasad itu akan mengungsi sekalian roh-roh itu dalam perasaannya daripada kenikmatan dan kegembiraannya ataupun azab dan sengsaranya. Adapun roh-roh itu umumnya kekal dan ada, manakala jasad pula akan hancur luluh dimakan oleh zaman. Tiada yang tinggal daripadanya selain ajbud zanab, iaitu tulang sulbinya, dan dari isi dan makhluk akan bertolak ke tempat kebangkitan ba'as sebagaimana yang diberitakan dalam hadis. Jadi jasad hancur, ya. Tapi macam mana pun, ya, merasa juga tau. Jangankan jasad dah tak ada rasa langsung, jasad pun rasa. Apabila jasad digerakkan dengan kasar, dia rasa sakit. Apabila jasad dah mati kan mayatnya, masih dipukul, roh rasa sakit. Jasad yang dah hancur tu pun rasa sakit juga, dan rasanya lebih sakit daripada ketika di dunia lagi, ya. Jasad, cuma hakikatnya pandang jasadnya sudah hancur. Sekarang jasad rasa sakit. Boleh tak jasad tak dipukul rasa sakit? Boleh. Jasad tak dipukul pun rasa sakit. Kita masih ada jasad dipukul rasa sakit. Rasa sakit lain, jasad lain. Apabila jasad tak ada, Allah nak rasakan sakit pun boleh juga, walau tak ada jasadnya. Maksud jasadnya hancur tapi badannya rasa sakit walaupun badannya tak ada. Macam mana tu? Yang tidak mati tahulah kita. Dipukul itu, roh dan jasad rasa sakit walaupun jasadnya sudah hancur. Jangan kita ingat kalau sakit tak ada, jasad dah tak ada, dipukul tak rasa sakit. Sakitnya masih rasa walaupun jasadnya dah tak ada. Macam mana tu? Pasal dah memang tak ada jasadnya. Dah tak ada jasadnya, ada rohnya saja.
Rasa sakit, roh rasa sakit, jasad pun rasa sakit. Sekarang pukul sakit, sekarang pukul gini, tak ada sakit. Kau tak pukul apa, kau pukul angin. Daging sakit, tulang sakit, urat sakit. Kalau orang daging tebal, tulangnya tak sakit. Kalau orang daging tipis, tulangnya rasa sakit. Tapi bila daging tak ada, tulang tak ada, sakitnya masih ada, sakit masih boleh ada. Allah punya kuasa, ya. Jasad, kenapa dagingnya dah tak ada? Dagingnya dah kena makan tanah. Jasadnya, sakit masih ada, sakitnya masih boleh ada, dan sakitnya masih boleh dirasa lagi walaupun jasadnya dah tak ada. Itu sebab tu hidupnya dalam alam roh. Alam roh lain, abstrak sekali. Orang tanya, wa yasalunaka 'anil roh, qul roh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Roh itu adalah urusan Tuhanku. Roh adalah urusan Tuhanku. Kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkecuali dari semua ini adalah jasad-jasad para anbiya alaihimussalatu wassalam. Mereka sekalian hidup dengan jasad-jasad mereka dalam kubur. Demikian pula para syuhada yang mati dalam jihad fisabilillah, ya. Para nabi-nabi jasadnya utuh, tak dimakan tanah. Jasadnya utuh, tak dimakan tanah, para nabi-nabi dan rasul-rasul, ya. Tapi orang tak jumpa kerana kemuliaan. Orang tak jumpa kerana kemuliaan. Tak ada orang jumpa jasad Nabi Adam dengan anak cucunya. Kan ada yang nabi-nabi juga kan. Kenapa orang tak jumpa jasad yang besar-besar? Pasal Allah Ta'ala tutupkan. Tak payahlah Allah Ta'ala pindahkan dia mati di negeri Jordan, dipindahkan ke negeri Palestin, ke negeri Palestin, dipindahkan ke negeri tanah Melayu ke. Allah Ta'ala tak nampakkan dia, dah cukup lah. Allah Ta'ala tak nampakkan aja, dah cukup. Dia gali-gali, dia tak nampak. Dia gali-gali, tak nampak. Dah cukup dah. Padahal ada jasad mereka, masih ada. Dan mereka hidup, bukan terbaring saja. Mereka hidup, dan kalau Allah Ta'ala dah sebut hidup, mereka tu lebih hidup. Pada Nabi-Nabi hidup dalam kubur. Dan begitu pada malam Mi'raj, Nabi kita nampak Nabi Musa sedang sujud dan sembahyang dalam kuburnya, begitu, ya. Dan orang-orang mati syahid juga. Orang-orang mati syahid dalam alam barzah, mereka hidup. Mereka lebih hidup daripada kita. Kalau Allah Ta'ala bilang hidup, roh pun hidup. Secara roh lah, secara roh mereka hidup, secara roh. Tapi orang-orang mati syahid dan anbiya ni, mereka punya hidup bahkan lebih hidup daripada sekarang punya hidup. Lebih hidup daripada sekarang punya hidup, dengan jasad, dengan roh, tapi cara alam barzah. Kalau takdirlah boleh di x-ray kuburnya, nampak mayat terbaring. Kalau takdirlah terjumpa jasadnya pun nampak macam tak bergerak. Pasal apa? Kau alam orang dunia, kau tak nampak kegiatan mereka. Pada kau yang tak nampakkan setakat mereka terbaring saja. Tetapi kegiatan mereka, kerana kau belum masuk alam barzah, kau tak boleh nampak kegiatan mereka. Kau tak boleh nampak kegiatan mereka, ya. Macamlah kita nampak pokok. Kita nampak pokok setakat daun saja, begitu. Dia bual-bual ni, dia tasbih ni, dia tengok kita ni macam-macam cakap, punya tak guna, punya manusia tak ibadat pada Allah Ta'ala. Macam-macam dia cerca kita, macam-macam aktiviti dia. Cuma kita tak nampak, kita hanya nampak pokok tegak saja. Kita kalau boleh x-ray mayat, kita hanya tengok dalam kubur, taruhlah pasang kamera, kita akan nampak tak ada bangun pun, tak ada apa pun. Begitu, ya. Kerana apa? Lain alam, tak dibenarkan Allah Ta'ala, ada hijabnya, ya. Berfirman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, malah mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki. Subhanallah, ya. Potong cakap sikit, baik itu, ya. Jangan lokek nak beri nyawa kita kepada Allah. Allah, kenapa mereka hidup bal ahya, bahkan hidup. Hidup, Allah Ta'ala bilang hidup. Hidup tu dengan nyawa, hidup tu dengan jasad, hidup tu dengan nyawa, dengan jasad. Dan hidup mereka tu adalah lebih hidup daripada kita. Kita tengok, ya, kita yang nama harta, yang nama duit, adakah satu benda yang digalakkan untuk kita ada banyak? Tak. Kan tak bagus, kan? Harta dunia tak banyak. Itu pun harta dunia itu kira bukan benda terpuji dalam agama. Itu pun kalau kita berikan, Allah ganjar 700 kali. Dunia lain, akhirat lain. Ini kan pula kalau kita beri nyawa. Mana lebih mahal? Harta ataupun nyawa? Nyawa. Mana lebih mahal? Nyawa ataupun agama dan iman? Agama dan iman lebih mahal. Maka kita bayar nyawa kita demi agama Allah Subhanahu Wa Taala, demi iman. Allah bayar balik nyawa kita. Allah bayarlah baik nyawa, dan nyawa yang baru tu yang tak akan cabut lagi. Dan dengan nyawa baru tu dia hidup dalam alam barzah dengan sehidup-hidupnya, ya. Sebab itu kalau kita dapat macam mana kepayahan dalam dunia pun, ingat barzah lagi susahlah. Barzah lagi susahlah. Macam mana kita tertahan kat dunia, barzah pun tertahan jugalah. Macam mana kita berpisah di dunia, barzah pun berpisah jugalah. Dah hidup alam lain. Maka kat dunia kena accept changes.
accept changes, accept difficulties. Terima segala perubahan, terima segala kepayahan, kerana kita akan menghadapi yang jauh lebih lain daripada kehidupan kita biasa ini, ya. Alhamdulillah, 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 la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam beberapa khabar yang sahih tersebut bahawasanya roh-roh para syahid ditempatkan dalam perut burung-burung yang berwarna hijau, berterbangan dalam syurga dan bertempat tinggal di dalam lampu-lampu lilin yang tergantung di arasy Tuhan. Tanglung-tanglung, macam tanglung-tanglung bergantungan gitu, ya. Di dalam riwayat lain bahawasanya roh-roh kaum mukminin bertempat tinggal di perut burung putih, mengambil makanannya dari buah-buah syurga. Baik, jadi roh orang mukmin dia macam-macam riwayat, ya, sebab macam-macam kategori roh ni, ya, dan macam-macam ceritanya. Dia mati saja, keluar saja daripada jasad, rohnya dikafan dengan kain putih. Dikafan, burung datang berbentuk malaikat, berbentuk burung warna putih. Dikafan dengan kain putih bercahaya, dibawa naik. Satu langit ke satu langit ke satu langit. Allah, ni cerita kita tau. Kita nanti, orang kita nampak jasad kita dikendalikan orang, anak isteri kita tengah nangis, kita tengah dibawa oleh malaikat bawa ni atas. Ya Allah, aku di mana ni, aku dah mati, ya Allah, terapung-apung, kita akan naik. Nanti kalau baik, nanti malaikat akan puji semua tu. Siapa ni yang kau bawa, wahai malaikat rahmat? Malaikat Israel akan hand over roh kita kepada malaikat rahmat. Siapa yang kau bawa ni, harumnya baunya, fulan yang baik, fulan yang begini, fulan yang begini. Allah suka kita. Sampai atas satu langit dibuka, sampailah, ingat je, rohnya tu naik atas, tapi Allah bukan di atas. Itu sampai bila-bila kau pun kena percaya, kau kena faham gitu, ya. Rohnya sampai di atas. Sampai di atas baru rohnya disapa oleh Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembali pada Tuhanmu dalam keadaan kamu meridai dan diridai, ya. Begitu, ya. Baik. Kemudian diperintahkan turun balik, urusan dunia belum beres. Maka dia ikut, orang kirim jenazah dia ke kubur, dia ikut, orang kebumikan dia ikut. Apabila orang telkin panggil ya fulan bin fulanah, rohnya masuk balik dalam jasad. Rohnya masuk balik dalam jasad, ya, begitu. Sebab itu jangan kebumikan lambat-lambat. Kalau sampai mayat dah busuk, haram. Pasal rohnya tak nak masuk balik dalam jasad. Dia geli, apa ini dah busuk, bukan jasad aku. Dipaksa masuk tu sendiri satu azab, ya. Kalau roh orang yang jahat keluarnya dikafan dengan kain hitam, dibawa oleh burung yang warna hijau, dibawa naik, busuk baunya. Allah, bayangkan, Allah na'udzubillah, bayangkan kena tangkap polis naik kereta, polis dikasari pulaknya. Sepanjang jalan orang bilang, siapa ni, orang jahat ni, perompak ni, penjenayah ni, apa semua. Malunya kita tidak, ya. Dan tak boleh terselindung lagi ketika itu. Allah, ampun dosa, ya Allah. Mohon redamu, ya Allah. Mohon redamu sekarang, ya Allah. Mohon redamu pada ketika itu, ya Allah. Mohon redamu selepas mati, ya Allah. Mohon redamu saja, ya Allah. Mohon peliharaanmu jua, ya Karim. Tak ada Tuhan melainkanmu, ya Allah. Mohon redamu, ya Allah. Mohon ampunmu, ya Allah. Mohon selamat daripadamu, ya Allah. Mohon terima daripadamu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian roh tu akan diturunkan balik ke bumi untuk jawab soal kubur dan tak dapat jawab dan kena siksa, ya. Maka roh-roh yang baik boleh sampai to the maximum of tinggalnya tu di bawah arasy Allah Ta'ala. Ada yang tinggal dalam kubur mereka merupakan taman-taman syurga. Tinggal dalam kubur mereka merupakan taman-taman syurga. Ada corong daripada kubur mereka sampai ke syurga, mereka nampak tempat tinggal mereka nanti. Dikirim makan, dikirim minuman dengan pakaian yang indah-indah. Ada yang rehat tidur macam tidur pengantin. Ada yang boleh bual-bual dengan kawan-kawan, ada macam-macam. Ada yang sudah tinggal di bawah arasy dan mereka boleh nak pergi mana dengan izin Allah Ta'ala mereka boleh pergi. Ada transportnya, dia calling saja. Ada burung yang datang warna putih, datang bawa mereka. Ada mengatakan burung putih, burung hijau, bawa ke mana. Dan mereka boleh ziarah siapa-siapa mereka nak ziarah. Orang-orang ahli dunia mereka boleh ziarah, boleh tengok siapa-siapa pun mereka boleh ziarah. Mereka boleh minta, aku nak mimpi jumpa siapa, aku nak kasih khabar siapa pun boleh juga, begitu, ya. Roh orang-orang jahat disimpan. Ada mengatakan di telaga Barhut. Orang-orang baik kata disimpan di telaga Zamzam pun ada riwayatnya. Orang-orang jahat disimpan di dalam kuburnya, dihimpit dalam peti, dihimpit dalam peti api, alasnya api, dindingnya api, kotaknya semua tu api. Tak cukup itu, dihimpit, dipukul lagi. Roh orang jahat terpelesuk dalam salah satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Roh orang jahat tak makan, tak minum, lapar tu lebih lapar. Kalau kita bilang sekarang ni lapar dan haus, roh tu lebih lapar dan haus daripada sekarang ini. Namun tak dapat makan, tak dapat minum walau setitik, walau sebutir sekalipun selama-lamanya.
Bayangkan plus pukul. Kalau kita bilang pukul sekarang sakit, sana punya pukul jauh lebih sakit. Maka apa derita dunia tu tanggung aja sudahlah. Asal tak kena derita akhirat. Asal tak kena derita akhirat, asal iman kau tetap, tawakal ala Allah. Baik ya. Dan nanti apabila dah dalam alam kubur tu, tak ada mana mereka cerita. Nanti mereka tahu dalam alam ini ada bapa aku, ada mak aku, kok tak jumpa. Kenapa sendiri, yang anak-anak isterinya pun dia dah tinggalkan, apa khabar pun dia tak tahu, dah hidup ke mati ke pun dia tak tahu. Kemudian yang di dalam alam situ dia tahu ada mak dia, ada atuk dia, ada semua pun dia tak jumpa juga. Allah, na'udzubillah min zalika, begitu ya. Jadi tentang ini ya, tentang roh ni menerawang ke mana-mana, boleh pergi mana-mana semua tu ya. Lepas tu orang boleh mimpi jumpa orang salih, dia boleh khabarkan, dia minta izin Allah Ta'ala kasih izin ya. Orang jumpa roh orang salih sudah meninggal dunia, boleh bicara, boleh khabarkan, boleh macam-macam, boleh sebutkan ya. Itu Imam Haddad ada gasidahnya dalam di antara yang Dewan Haddad yang akhir-akhir, dan sebut lijiranin lana bil abtahiyah, bagi jiran kami yang di abtahiyah. Abtahiyah tu diumpamakan negeri sebelah lah. Negeri sebelah, negeri mana? Sebelah. Itu kita bilang hubbul watan minal iman, cinta watan sebahagian beriman. Watan dimaksudkan bukan Malaysia, bukan Singapura. Watan tu barzakh, tempat kembali. Banyak orang begitu, khususnya orang-orang politik suka perkara gitu. Bolehlah cinta negara, itu memang disuruh. Cinta negara, taat pada negara, memang perkara yang suruh. Tapi hadis hubbul watan minal iman tak boleh dipakai untuk ini sebetulnya. Itu watan yang dimaksudkan ialah mata watan watan barzakh, watan barzakh. Cinta watan adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak nak lepas daripada ini watan, tak kuat dia iman. Begitu ya. Jadi taat dengan watan memang itu perintah. Cuma hadis hubbul watan minal iman, watan yang dimaksudkan itulah watan barzakh, watan barzakh ya. Watan barzakh ya. Maka Imam Haddad, apa agaknya korang tengah buat sana? Agaknya tengah terbang-terbang, agaknya petik-petik bawah-bawahan syurga, sedangkan kita kat sini masih lalai dan dosa dan maksiat. Imam Haddad dia, apa agaknya jiran-jiran kita tengah buat sana? Dia congak-congak tengok-tengok dekat sana. Iaitu Imam bin Athaillah bilang, kau hidup di dunia tapi roh kau dah lepas-lepaskan, tengok-tengok akhirat. Jengok-jengok akhirat, apa yang ada di akhirat, apa yang patut di akhirat. Roh kau dah mula lepas-lepaskan, tengok-tengok di sana, jengok-jengok di sana, mula-mula congak-congak di sana, dan mula jangka-jangka di sana, walaupun kau masih dalam dunia lagi. Jangan terus hanya di dunia, ingat tentang dunia, ingat besok nak makan, ingat nak hidup, ingat Allah redha tak redha, ingat menghadap Allah Ta'ala, boleh jawab tak boleh jawab, itu sudah. Dunia apa yang dapat, dapatlah. Tak dapat pun tak dapatlah. Lepas pun lepaslah, tanggung pun tanggunglah. Begitulah kita kena jadi hamba-hamba Allah Ta'ala. Kelebihan menghantar jenazah. Menghantar jenazah seorang muslim, menyembahyangkannya, menghadapi upacara pengkebumiannya adalah dituntut dan akan diberikan pahala yang besar. Ya, hadir jenazah ini di antara yang dituntut kita terhadap saudara-saudara kita. Lepas itu kalau mati, saudara-saudara kita dituntut untuk hadir kita, lihat kita. Kemudian lepas tu hadir pengkebumian kita, semua itu. Makanya jangan kalang kabut sangat. Kalau mati serta-merta baru dia kasih tahu, dah ke bumi, tunggu kasih tempoh orang-orang yang patut ziarah. Paling tidak jiran sekampung, paling tidak sanak saudara yang dekat dapat sempat ziarah ya. Paling tidak kalau mati pagi, petang angkatlah. Mati petang, malam besok pagi angkatlah. Tak semestinya ketika itu juga ya. Itu semua tu pun bergantung. Kalau ada yang ngurus, kalau sekarang tempat tak ada yang ngurus, besok pagi tak ada yang ngurus, payah saya orang ngurus, apa nak buatlah, apa nak buat ya. Dia ada pakai timingnya masing-masing begitu ya. Kalau Hadramaut timingnya dua saja tu, selepas subuh ataupun lepas asar. Kalau matinya petang pukul 3 pukul begitu, tak sempat asar, besok pagi subuh. Kalau ada pengurusan, maka besok asar juga. Begitu ya. Kalau matinya pagi, boleh pilih nak petang ini ataupun nak besok subuh. Biasanya petang kalau sempat. Begitu ya. Begitu. Hadir jenazah ya, ikut pergi kubur, semua tu pahalanya sangat besar, menginsafkan kita dan dapat pahala 2 qiraat. Hadir kebumian, sembahyangkan 1 qiraat, hadir kebumian 1 qiraat, dapat 2 qiraat. 1 qiraat seperti Jabal Uhud punya besar. Begitu hadir jenazah, dan kita dapat insaf, dapat tengok macam mana kawan kita dipikul orang, macam mana kawan kita dikebumikan orang, dan macam mana kawan kita dimuliakan orang, tanda dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi menjadi kepingin kita begitu ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadis, ada sebuah hadis mengatakan inna man syayya'a janazata muslim hatta yusalla 'alaiha kana lahu qiraat minal ajr fa in baqiya ma'aha hatta dafanaha kana lahu qiraatan wal qiraatu mithlu jabal Uhud. Sungguhnya orang yang menghantar jenazah orang muslim hingga dapat menyembahyangkannya mendapat satu qirat dari pahala. Jika ia tunggu hingga jenazah itu dikuburkan, ia mendapat 2 qirat, dan setiap satu qirat besarnya seumpama gunung Uhud. Seperti Jabal Uhud ya. Itu dia punya sembahyangkan jenazah dapat 1 qirat, hadirkan dapat lagi hadir pengkebumian dapat lagi 1 qirat. Tentang pengkebumian tak boleh tidaklah, nak kena ada orang matinya lah. Tapi tentang sembahyang jenazahnya boleh setiap-tiap hari. Tiap-tiap hari sembahyangkanlah. Berapa ramai orang? 1 orang kita sembahyangkan dapat 1 qirat. Agaknya kalau sembahyangkan 10,000 orang dapat 10,000 qirat lah. Satu hari yang mati berapa ramai? Tak tahu ya. Kok Singapura yang mati satu hari lebih kurang dalam 6-7 orang average-nya. Kadang-kadang 8, kadang 10, kadang 5, kadang 4. Kuratanya 6-7 orang mati setiap hari. Orang Muslim. Tak tahu sekarang dah tambah ke, dah kurang ke, makin panjang umur ke, makin banyak mati ke, wallahualam. Kalau Johor berapa agaknya? Tepat berapa? Tak ada ya. Tak dibanci berapa. Begitu ya. Gitu. Kalau kita sembahyangkan jenazah hari-hari boleh sembahyang gaib. Lepas malam ke, lepas waktu bila saja, asal kita ingat saja. Padahal bendanya ringan tau. Kata Ustaz Dok Cik bilang 4 kali kebas saja. 4 kali kebas, tak ada rukuk pun. Tak ada rukuk, 4 kali kebas saja, pahalanya begini besar. Tapi kita boleh tak teringat nak buat. Senang. Dah ambil sembahyang saja, lepas Qabliyah ke Ba'diyah ke, dah lepas sembahyang fardu ketika nak bangun tu, ketika nak lipat sejadah tu kan, dah bangun kan. Saja aku sembahyang atas sembahyang gaib atas sekalian mayat yang sah disembahyangkannya 4 takbir fardu kifayah. Fardu kifayah juga ya, bukan sunat. Sembahyang gaibnya tetap fardu kifayah juga. Semua mayatnya tak ada yang sah disembahyangkannya kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi bermakna kita sembahyang untuk semua orang di luar sektor kita. Kita sembahyang untuk orang Johor, sembahyang untuk orang Singapura, sembahyang untuk orang Perlis, untuk orang Kedah, untuk orang orang Chiang Mai, untuk orang England, untuk orang Afrika, untuk orang India, untuk orang New Delhi. Semua berapa banyak yang mati itu? Berapa banyak yang mati? Semua yang kita sembahyangkan, yang sah disembahyangkan. Yang sah disembahyangkan iaitu apa? Yang aku belum sembahyangkan, yang luar daripada negeri aku, dan yang sudah dimandikan. Yang sudah dimandikan. Dan yang fresh. Sebab sembahyang gaib ni, sayurnya tak dilakukan kecuali mayat sebelum hancur. Mayat sebelum hancur, lebih kurang 10 hari masih boleh sembahyang lagi. 10 hari masih. Jadi makna kita sembahyang yang sah disembahyangkan tu ialah apa? Untuk orang yang baru mati, luar negeri, mukmin, yang sudah dimandikan yang cukup syarat. Saja aku sembahyang atas jenazah, atas sekalian mayat yang sah disembahyangkan 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Begitu. Hari-hari boleh buat. Hari-hari boleh buat. Hari-hari boleh dapat. Paling-paling tidak seminggu sekali lah. Seminggu sekali tu kita kumpul semua dah satu dunia punya mati berapa banyak sekali sembahyang. Kalau hari-hari lagi lebih banyak, lagi besar pahalanya. Pasal pahalanya besar ya, tapi kita tak ada pernah teringat pun Pahala teringat itu amalan orang salih tau. Hari-hari buat pun bagus. Dah try lah ya, mudah-mudahan kita buat ya. Dan apa mayat tu dapat, kita dapat. Nanti kita belum sembahyang gaib atas Munsib Al-Haddad ya. Hari Ahad kita ada dia punya itu dia. Mungkin hari Senin ingatkan kalau di Parit Bingan kita menjelasah Senin pas maghrib tu kita sembahyangkan, ramaikan orang sekali dapat sembahyang, kita kumpul kita sembahyang sekali ya. Sembahyang jenazah apa dia dapat, kita dapat. Kita baca Allahumma fillahu warhamhu, yang baca kita seorang kan, berapa ribu orang satu dunia sembahyangkan dia. Apa dia dapat, kita dapat. Sebab apa kita minta untuk saudara kita, Allah Ta'ala akan mengatakan untuk kamu dulu, untuk kamu dahulu, untuk kamu dahulu, untuk kamu dahulu ya. Maka apa dia dapat, kita dapat. Ada satu riwayat dia terim, ada satu habib meninggal, maka satu orang baru balik pasar, baru balik suk beli daging, tengok ada orang sembahyang jenazah di Jabanah. Jabanah tu tempat sembahyang mayat di sana. Dia pun masuk, daging tu masuk kocek, dia pun sembahyang mayat. Tunggu orang datang, balik lambat sikit lah sini. Kenapa lambat bang? Aku pun sembahyang mayat. Mana dagingnya ni? Banyak daging. Dia rebus dari pagi tu, kok sampai petang dia angkat sampai airnya sat.
Sat apa? Kering ya. Sampai airnya sampai dah sat gitu, tambah dijogi air lagi, dijogi apa? Dituang, ditambah lagi ya. Sampai dah dijogi air lagi, sampai dagingnya angkat masih merah gitu. Jangan kata nak empuk, masih merah lagi. Air mendidih-didih sampai macam mana? Bikin lagi sampai petang, takut. Jumpa sama orang alim yang menyelesaikan masalah, mesti orang alim, bukan tanya tukang daging apa kau jual ni? Tanya orang alim juga. Maka Habib yang tanya apa, kenapa begitu? Kau cerita aku balik mula. Aku beli ke pasar, beli daging kedai pulan-pulan. Kemudian aku sembahyang mayat. Oh, kau bawa sembahyang mayat, daging dalam poket. Yalah. Kan apa Habib ini pernah berkata, siapa sembahyang mayat jenazahku, aku mohon supaya dia terlepas daripada api neraka. Dan orang ini jenis kabul doa mayat ini. Maka yang sembahyang tu semua lepas daripada azab neraka. Kalau dah api neraka tak boleh bakar, ini kan pula api dunia, termasuk daging kau yang dalam poket. Sekarang suka kalau nak makan mentah boleh, kalau nak tanam aja pun boleh, tanam saja daging itu. Jadi kalau nak sembahyang mayat, bawa daging untuk test begitu ya. Begitu dia. Dagingnya tak nak empuk. Kerana apa mayat tu dapat, yang hadir tu dapat. Apa mayat dapat, yang hadir semua tu dapat pengampunan baik. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afahu, semua kita dapat. Kita satu orang aja kontribut dengan satu doa kita. Berapa ribu orang sembahyangkan dia, kita dapat yang dari berapa ribu orang punya. Begitu ya. Murahnya Allah Ta'ala. Kerana apa, dengan saudara kita, mengasihani saudara kita yang sudah meninggal dunia, sangat-sangat digalakkan ya. Maka begitu ganjarannya ya. Ada satu riwayat lain pula, inna man syayya'a janazata akhihi muslim amarallahu al-malaikata an tusyayya janazatahu wa tusalli alaihi idza mat. Bahwasanya siapa yang menghantar jenazah saudaranya yang muslim, nescaya Allah memerintahkan para malaikat untuk menghantar jenazahnya dan menyembahyangkannya kelak apabila dia mati ya. Apabila dia sudah meninggal dunia, Allah Ta'ala perintah malaikat akan iring. Pasal dia iring jenazah kawannya, iring jenazah saudaranya. Lepas tu orang kalau mati ditarim ya, kalau boleh aku nak bilang, kau bangun kasih aku baring itu. Mayatnya dimuliakan, yang iring dia tak naik bas, tak naik lori tau. Jauh-jauh kota tarim tu kan tak besar sangat, daripada Aitam sampai ke Parit Raja. Jalan tu. Jalan, tengah jalan pikul jenazah. Yang Habib-Habibnya, yang Habib Omar semua jalan. Yang tua-tua tak ikut, jalan separuh jalan. Ada motor ke kereta, anaknya dah standby, naik kereta lah. Nanti dah dekat sampai tempat sembahyang mayat, turun lagi, jalan lagi, sambung lagi ya, jalan. Kalau yang Habib-Habib yang kuat-kuat semua jalan, kita dulu semua jalan ya, jalan, iring jenazah semua jalan, tak naik kenderaan tau, tak naik kenderaan, bawa jalan. Lagi kalau orang yang kat tengah jalan tu beribu, pas saja mayat sampai ke tanah kubur. Allah, sayup dia muliakan. Yang khatamnya tu punya banyak, yang khatamkannya di rumah lain, ketika ke bumi lain, 3 hari lepas mati lain, yang khatamkan berpuluh kali khataman, dia berpuluh kali khataman. Satu orang satu juz, yang set 30 juz tu berapa puluh set tak tahu, dan berapa kali ulang tak tahu. Pemisahan orang yang dimuliakan, betul-betul dimuliakan. So, kenapa yang mati tu pun pasal hayat dia pun buat gitu, itu dia mati yang lain pun buat begitu. Jadi turun temurun sampai sekarang ini mereka ya. Kadang kita sekarang ni sepi ya, sepi sekali, kematian pun tak macam dahulu lagi ya. Dulu kan ramai semua turun ya. Begitu ya. Yang ada orang pulaknya memang minta tak nak ramai-ramai. Habib Muhammad bin Salim yang kita kalau baca Ratib Al-Attas, dah lepas apa itu kan, kita Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hassan Al-Attas. Beliau meninggal, dia bilang kalau dia meninggal tak kasih tahu. Kata Syekh Umar Khatib, berapa orang? 5-6 orang aja kasih tahu. Sembahyang jenazah dah ke bumi baru kasih tahu semua orang. Dia tak nak nanti orang ramai-ramai sangat kat jenazah dia semua, dia tak nak. Itu dia punya pilihan lah. Itu dia punya pilihan. Habib Abdullah Jufri meninggal macam Habib Ali bin Jaafar. Sampai traffic jam Singapura. Traffic jam kat rumahnya Kembangan, kawasan Kembangan tu traffic jam. Di Masjid Sultan traffic jam. Sampai di tanah kubur pun traffic jam. Yang sembahyangkan jenazah dia sampai orang yang last takbir masbuk pun 7,463 orang di Masjid Sultan. Begitu punya ramai. Betul ramai sekali sembahyangkan jenazah dia, masya-Allah. Orang-orang soleh ni pasal mereka rajin sembahyangkan orang masa takbir itu. Orang-orang soleh. Mengurus mayat hendaklah disegerakan agar pengkebumiannya dapat pula dipercepatkan. Jangan lambat, dia cepat-cepat hantarkan dia. Kalau dia orang baik, lekas-lekas sampai dia kepada syurga.
Kalau dia orang jahat, bikin apa kau pikul dia lama-lama, kata Rasulullah, ya. Begitu. Kita dah mengatakan tadi, maksud mencepatkan tu bukan sampai orang tak boleh sempat ziarah. Bila jangan sampai mayat busuk. Itu maksudnya mempercepatkan, ialah jangan sampai mayat busuk, dan jangan pula tahan kerana tak ada sebab. Alat mandi dah cukup, orang yang patut ziarah dah tengok, anak dah tengok, cuma lambat nak keluar. Kita angkat jenazah, nanti dululah, tunggulah lagi dah lah, ni penghabisan korang ni kalang kabut sangat, tengok nangis. Boleh gitu, tinggal pasangkan kuaci dengan pasangkan pakau, buka meja, dah jadi macam wang DA. Begitu ya. Nah, kalau nak sangat boleh juga, jangan lupa ambil kuaci sama air oren, bukakan meja, siapkan pakau. Jadi biar samalah. Nak kayanya sama, jadi kena samalah. Satu set biarnya sama, begitu ya. Nah, tidak, segera angkat. Ini cerita sikit lah ya. Dulu kawan saya satu, dia orang bangsa, bukan bangsa kita, kahwin sama perempuan Siam. Saking kan nak tunggu jenazahnya di Siam sana, kat kampung dia situ, nakkan biar orang melek-melek. Kalau yang sini kan main judi, yang sini kan berhari-hari main judi, masak kari apa semua. Yang sana saking kan nak melek-melek, orang datang, budak-budak bujang datang, mainkan TV, gambar tak baik. Asalkan orang datang tengok, mainkan TV, gambar tak baik lagi, mainkan video, gambar tak baik. Jadi asalkan orang datang tengok, biar jenazahnya tu ramai orang tunggu datang tengok. Sampai budak yang bangsa asing ni, pada kita dia aja dah tak genah, tak karuan sistemnya kan. Sampai dia bilang, kat sana tu, dia tak bilang, cuma tak bilang astagfirullah je lah ya, kat sana punya teruk, ada ke orang mati, dia mainkan video tak baik, biar orang ramai-ramai budak-budak yang melek-melek tu ada yang apa, tak sepi sangat begitu. Begitu. Punya tak semono, dalam kita kau pun senonoh sangat ke? Kau lebih kurang juga. Cuma tak sampai mainkan video tak baik lah. Begitu ya kalau tempat kita. Jadi semua kita dengar orang cerita, dia bilang, kat kampung bini aku ada kematian, cara dia gitu. Punya tak senonoh. Hilang kau senonoh ya, main pakau semua. Kau cara kau, dia cara dia. Kita orang Islam ya, dengan syariat kita yang sempurna, yang sebenarnya ya. Jangan lambat-lambat ngurus jenazah ya. Wa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailata ila aina tadhhabuna bi. Apabila pengurusan jenazah telah selesai dan ia sedang dipikul orang ramai, telah selesai mandi, kafan dan selesai, dia dah naik, dah turun balik. Dia dah naik, dia dah turun balik ya. Selesai dua pihak, bagi dia diuruskan dan bagi dia dibawa naik dan dah turun balik. Dua pihak, pihak manusia dan pihak malaikat ya. Maka seandainya seorang yang saleh, ia akan berkata, segerakanlah aku iaitu ke kubur, ke alam barzah, ke dalam taman syurganya ya. Tetapi seandainya seorang yang tidak saleh, Nabi tak nak sebut orang jahat ya, Nabi sebut yang bukan begitu ya. Itu rahmatnya Nabi SAW ya. Apa? Ia akan berkata, celaka aku, kemanakah mereka akan membawaku pergi ini. Ya Allah, kesiannya ya. Dia tahu pisah punya, dia tahu yang menunggu dia tu ni saja dah putus nyawa punya dahsyat ni atas. Dia tahu dia akan tempuh berapa ribu tahun dalam alam barzah dalam keadaan sengsara ya, dan tak can balik lagi ya. Allah ya. Alam barzah berapa lama ya? Orang yang mati zaman Nabi Adam dengan orang yang mati penghabisan mungkin sama. Sebab dia ada dimensi lain. Orang mati zaman Nabi Adam kan dah lama, hampir 10,000 tahun. Orang yang mati penghabisan kan sekejap aja dah kiamat, tengah meletup-letup dia mati. Kan hanya berapa second saja. Boleh jadi equivalent time, sama waktu dalam alam barzah. Sama. Dah masuk dalam Allah Ta'ala yang mengejaz. Dah alam barzah semua boleh rasa sama. Ada rasa sangat nikmat, ada rasa sangat azab. Ada rasa sangat nikmat yang panjang, ada yang merasa sangat azab yang panjang. Ada yang rasa azab sekejap, kemudian nikmat panjang. Begitu, ada berbagai-bagai lah. Pokoknya dah tak ikut zaman kita, tak ikut dimensi kita lagi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in takun salihatan
fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in takun siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Percepatkanlah mengurus jenazah itu jika ia dari jiwa yang saleh, maka adalah baik bagi kamu menyegerakannya ke kubur. Jika selain itu, bermakna kalau dia orang jahat tidak saleh, maka adalah ia satu bencana yang kamu hindarkannya atas pundak. Kenapa kamu nak pukul lama-lama, lekas-lekas kau campakkan ke dalam kubur ya. Maksud segerakan ini juga ya. Maksud segerakan ini di samping tidak sampai tunggu lama gitu satu. Satu lagi, kalau bawa jenazah biar laju sikit. Jangan slow sangat. Langkahnya lah ngada-ngada. Jalan bawanya tu biar laju sikit. Betul, kalau boleh pas. Kalau banyak orang dia pas. Biar laju sikit. Dan maksud laju juga ini adalah apa, serba-serbinya. Kalau dalam nak menggalinya dan nak dikambus tanahnya tu, nak ditimbus balik, adalah pakai alat lagi afdal. Bukan pakai tangan. Kenapa? Cepat. Jadi kita pakai mesin semua tu boleh tak? Boleh. Boleh. Cuma kalau mesin tu agak kurang halus sikit lah, kot cangkul lebih baik lah. Pokoknya dengan pakai tangan, dengan pakai alat, mana lebih baik? Pakai alat lebih baik. Pakai alat dengan pakai mesin macam mana lebih baik? Yang terlebih cermat terlebih baik. Yang terlebih cermat terlebih baiklah ya. Cuma tidak sayugi hanya pakai tangan. Kaup tangan ke cedok. Panggil orang beratur semua ambil tangan cedok. Boleh mengada-ngada. Tak ada. Pakai cangkul. Pakai alat lebih baik. Baca Nisab Bilal kita akan sampai bab itu. Nisab Bilal lah. Apa, menggunakan peralatan lebih baik daripada menggunakan tangan. Dan ketika bawa tu biar laju jalannya. Bukan slow tu semua mengada-ngada dan apa, tidak menyegerakan dia. Tu maksud cepatnya tu, tidak kebumikan, lambat, tunggu. Ketika bawanya tu pun jalannya agak pantas, dan ketika pengkebumiannya tu juga menggunakan peralatan biar cepat dapat mengkebumikan jenazah ini ya, begitu ya. Tadi kita dalam kereta berbual dengan kawan-kawan ya. Kan kitab Sabilal kita macam-macam, kalau wuduk begini, kalau begini. Apa yang kita baca dalam kitab dia, kat sana semua nampak dilakukan orang tu, dilakoni. Kalau sini kadang-kadang benda tu kita baru pertama kali dengar, ada benda ni. Kalau sana tu benda yang memang zahir orang lakukan. Bab wuduk saja ya, ini kita sebut bab jenazah ya. Bab wuduk saja ya, kan kita bilang diselat-selati jadi kita dengan kelingking kiri kan, dua-dua kaki. Orang-orang Arab sana gemuk-gemuk pakcik tu, kalau ambil wuduk cuci kaki sebelah, dia boleh bertinggung kaki sebelah, tak tergolek pulanya. Pasal dari kecil dah gitu, dia selat dengan kaki kiri. Kalau nak tunggu Jumaat, kita tengok nanti dia pakai serban datang. Nanti nak tunggu Jumaat, dia orang tunggu Jumaat dari pukul 9 pagi. Nanti serbannya nanti taruh tepi, pakai songkok kecil kat dalam. Pakai songkok kecil. Itu pun dalam kitab ada taruh. Sunat pergi sembahyang Jumaat pakai serban. Ketika dengar khutbah pakai suara serban. Sembahyangnya pakai serban. Ketika nak menunggu Jumaat harus buka serban dan pakai kufiah kecil. Dalam negeri kita apa kadang bab itu pun kita tak pernah dengar ya, tapi kalau kat sana kita nampak diorang buat. Kalau kita tahu hukum lah, kita tak tahu hukum, kita ingat pakcik ni panas dekat buka. Dia punya buka serban tu pun ada kitab taruh. Dia punya kitab buka serban pun angkat di pengurusan jenazah pun semuanya kita tengok. Ini masuk bab ini kerana pakai ini kerana kaul ini kerana kaul ini. Semua tak lari tau, semua tak lari. Sebab itu saya suka duduk sana tengok semuanya. Apa kita tengok semua bilangnya accordingly, istilahnya by the book. Semua itu by the book, by the book, daripada apa syariat Rasulullah mereka buat. Khususnya tadi dia kalau mengamalkan sesuatu, dia pastikan keluar daripada khilaf. Ada boleh begini, ada ulama mengatakan begini, keluar daripada khilaf, ambil sebaiknya. Sehingga mereka tak sembahyang jenazah dalam masjid pun. Kenapa? Dalam riwayat tak pernah Nabi sembahyang jenazah dalam masjid. Tak pernah Nabi sembahyang jenazah dalam masjid ya. Di tempat lelapang aja begitu. Maka mereka tempatnya kayak masjid, ada menaranya, ada mimbarnya, ada mihrab, cuma tak diwakafkan sebagai masjid, dewan lah kiranya. Dan sembahyang hari raya pun di situ juga. Sembahyang hari raya dan jenazah. Kenapa? Keluar khilaf. Keluar khilaf. Hanafi mengatakan sembahyang jenazah masuk ke masjid najis hukumnya. Maka mereka apa buat pun mereka keluar khilaf. Mereka keluar khilaf. Dalam bab makan. Dalam bab makan. Makanan seafood laut. Kalau kita ketam, udang, sotong boleh makan ya. Kalau Hanafi mengatakan ikan saja boleh makan. Syafi'iyah boleh makan udang, ketam, sotong. Tapi wajib ke makan? Tak wajibkan. Baik elak kerana ada ulama sebut baik elak. Maka mereka makan cuma ikan aja, lain mereka tak makan. Selain ikan yang mereka makan itulah belacan, udang, belacan sikit aja mereka makan tu, buat sambal, buat flavor sikit aja.
ulama bilang boleh lah, apa tumpang Hanafi sikit. Belajar nanya sikit makan. Lain kalau ada sotong ke ada udang ke apa, jadi mukalla datang, kalau panggil kita macam jual barang salah, macam seluruh dari Melaya. Nah, panggil kita pergi pasar. Tunjuk dalam baldinya, taruh bungkus kasih macam barang seluduk, tak menjadi kebiasaan orang jual. Dan dia tahu halal memang halal, cuma mereka mengelakkan dia apa, serba-serbi. Serba-serbinya sana. Kalau pergi pasar, kalau barang-barang yang patut disukat, kacang-kacang semua pakai sukat. Tak takut kena tipu lah. Kalau sukat nanti patutnya ada besinya untuk ratakan. Besinya rata, tak boleh besinya bengkok ke dalam gini. Nanti dari tak gitu. Besinya mesti rata. Kalau sana tak pakai besinya pun. Besi ada, tapi sebelum pakai dia kesat dulu. Sunatnya kesat. Abuk pun tak boleh ada. Kesat dulu. Kemudian taruh kacang. Sebab itu kita kalau pergi sana observe. Jangan, jadi tengok apa, pergi pasar sana, pergi pasar mana-mana, jangan ditarim sajalah, di mana-mana observe. Tengok haji ni ikut syariat. Yang akak ni jual ikut hukum. Akak ni sembrono ajalah, Allah semuanya begitu ya. Nah, nanti kacangnya macam mana dia nak pakai kayu, nak pakai besi ratakan. Tinggi gini. Kalau minta 5 sukat lah, tinggi gini. 5 sukat dengan tinggi gini, tak diratakan pun tinggi. Nanti ambil segenggam lagi tambah. Begitu Allah. Agak-agaknya kalau last-lastnya agak extra 1 pot lagi ada. Begitu ya. Orang sana gitu. Cara kehidupan mereka begitu. Dah memang senantiasa, alhamdulillah masih ada tempat yang Allah Ta'ala preservekan, mendirikan hukum Nabi sebegitu hidupnya. Sangat simple lifestyle-nya, tapi ibadatnya semua tak simple. Itulah cara hidup mereka. Orang bilang jalan raya di Tarim adalah guru bagi orang yang tak ada guru. Kalau bagi orang yang nak belajar lah, jalan sana dia tengok, dia nampak orang buat ini, nampak buat ini, semua tu adalah perilaku mereka, semua tu ada sebut dalam kitab. Semua sebut dalam kitab. Sembahyang tarawihnya tak ada baca 1 malam 1 juz. Masjidnya 400. Yang sembahyang 1 malam 1 juz cuma 2-3 masjid aja. Arbat Tarim ada, Darul Mustafa ada, Al-Haddad ni tempat mungkin ada juga. Yang lain semua sembahyang jemaah ikut kaedah jemaah Wadduha, Alam Nashrah ke bawah. Begitu lah. Habis kata bulan Ramadan, bulan Quran, baca dalam sembahyang afdal. Sembahyang dewek, sembahyang sendiri ke dengan family ke, private session. 1 malam 1 juz setengah ke apa, private session, bukan secara umum. Sekolah Darul Mustafa tu kena private lah, cikgu dengan anak-anak muridnya. Siapa nak ikut gitu ya. Private session, bukan umum. Umum ikut cara umum. Bukan mereka tak hafal Quran, lebih pada hafal lah. Semua tu ikut kaedah begitu caranya. Seorang mayat itu akan merasakan dan mengenali sesiapa saja yang memandikannya, mengafankannya, menurunkannya ke liang kubur. Ada riwayat mengatakan bahawa roh si mati itu berada dalam genggaman seorang malaikat yang mengiring jenazah itu dan berjalan bersama-sama orang ramai di situ dan mendengar apa-apa yang dikatakan untuk si mati itu, sama ada dari perkara yang baik maupun yang jahat. Ini saya teringat dulu masa tahun-tahun 70-an tu, ada drama kat televisyen, cerita orang mati. Tak tahu tuan-tuan ada tengok tak? Tahun 70-an ni kita masih kecil. Drama saya tengok, konon-konon mayat tu dengar, mayat tu angkat, kau nak ke mana? Semua hadis-hadis ni yang buat filem tu agak ustaz agaknya ya. Korang nak bawa aku ke mana ni? Korang nak bawa aku ke mana? Korang nak ke mana? Sambil mayatnya diiring, roh tu bersuara. Dia dengar orang cakap dia gini, dia dengar cakap begini, dia dengar gini, sambil dengar suara dia dikutuk oleh malaikat, semua kebingungan. Dia sampai dekat kuburnya, dia nampak api, dia makin dekat-dekat menyala. Pandai pula orang bukan drama tu. Saya tengok drama tu, pandai yang bikin drama ni. Semua ada riwayatnya ya. Allah, semua ada riwayatnya, kita tengok ada macam real. Kemudian ada satu cerita lagi, apa tu ni, menanti hari esok dalam kubur, ma rabbuka, itu setakat dalam kubur saja. Tapi yang drama tu sampai sekarang saya masih ingat. Konon-konon setengah dipikul jenazah, mayat tu nampak api sedang menyala. Kau nak bawa aku ke mana? Macam hadis tu tadi. Dan dia dengar orang sana umpat dia. Dia dengar orang bilang ada mati dah, ada gini-gini. Dia dengar, dia takut. Allah. Dia pandai kalau drama tu, siapa ada kerja televisyen cuba korek-korek. Ada lagi tak drama yang dimainkan balik ke? Kalau tidak buat drama baru pun boleh jugalah. Kan ada drama sekarang, drama wak kubur tu kan. Buatlah yang cerita-cerita gitu, yang aktibar tu pun boleh tahan juga ya.
kita buat kubur tu kan, kampung ni banyak orang mati teruk-teruk. Kesian. Begitu ya. Begitu apa? Itu dia punya apa? Hal ihwal pengkebumian mayat. Ya. Menguburkan mayat dan soalan kubur. Baik. Setelah si mayat diletakkan di liang kubur, maka adalah sunat bagi orang yang meletakkannya itu membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nak angkat mayat saja ya, baca ini ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nak angkat mayat saja baca ni gini. Dengan nama Allah dan atas jalan Rasulullah aku buat ini benda semua. Jadi mayat tu tak rasa sakit, mayat tu rasa sakit. Nak angkat saja Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nak letak mayat saja sampai kat masjid nak sembahyangkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sembahyangkan mayat ya. Sayugianya dibuat 2 sesi. Yang satu di rumah. Kenapa di rumah? Untuk keluar khilaf, tak bawa pergi masjid. Jadi kita dah buat di rumah juga. Jadi kita buat kat rumah tu kita dah keluar khilaf juga. Dan mengeluarkan daripada khilaf. Maknanya kiai-kiai kita walaupun tak ada jabanah, tapi benda tu diraihkan juga, maknanya dibuat di rumah. Tak lari daripada hukum, tak lari daripada hukum ya. Sembahyang. Kenapa sembahyang di rumah? Nombor satu, keluar daripada khilaf. Yang kat masjid tu sebetulnya ada khilaf, yang kat rumah tak ada khilaf. Maka sembahyang kat rumah, satu keluar daripada khilaf. Satu lagi ialah sembahyang kat rumah untuk apa? Mayat tu belum digerak-gerakkan sangat. Sebab kalau dibawa ke masjid kadang goyang-goyang, takut ada najisnya keluar. Sebab dah dimandi, dah ditekan apa, takut saki-baki masih ada keluar. Walau keluar sekalipun, mayatnya sah, cuma kurang bersih. Sembahyangnya sah, cuma kurang bersih. Mayat dah tak ada hukum lagi. Kita dah buat laksanakan, kita keluar lepas mandi, dimaafkan, tak ada apa-apa. Dia bukan hukum salisul baul. Dia dah mati, dia tak ada cerita. Nombor 3, jadi sembahyang ahli perempuan dapat sembahyang. Yang Rasulullah kan sembahyang orang perempuan dan sembahyang juga kan. Jadi sembahyang kat rumah, maka ketika tengah mandi-mandikan mayat, dan orang perempuan siap-siap telkung apa semua, siap sembahyang mayat. Sembahyang mayat, salah satu keluarganya, yang anaknya ke, bapaknya ke, yang imami. Kemudian ahli keluarga semua sembahyang, apa wanita pun sembahyang di rumah. Kemudian barulah dibawa ke masjid. Di masjid siapa nak imami, tetap ahli keluarganya. Tapi kalau menjadi adat orang tadi, kat rumah ada keluarganya, kat masjid dia nak bil barakah. Anaknya punya autoriti, tapi anaknya nak bil barakah orang alim, orang tua, mufti, wali. Maka serahkan pada Habib Abdullah bin Syihab, Habib Masyhur. Kalau sekarang ya Habib Umar lah. Diserahkan untuk imami sembahyang jenazahnya. Untungnya sana yang sembahyangkannya wali-wali belaka. Untungnya dengan sekali cakap wali aja Allah angkatkan dosanya ya. Maka orang awam kawannya cakap aja Allah Ta'ala angkatkan siksa kubur ni, kan pula seorang kekasih Allah, bukan seorang, ramai pula. Untungnya sana ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, tu tak tinggal. Angkat saja Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nak letak saja Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ataupun baca Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayit. Allah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad dan ahli keluarga Muhammad, janganlah kau azab ni mayat. 2. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, angkat. Kemudian asal kita nak sentuh mayat semua, kita baca tadi apa tu? Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayit. Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad, janganlah kau azab akan mayat ini. Jangan kau azab mayat ini ya. Terus pegang mayat jangan kosong-kosong. Paling tidak astagfirullah, selawat atas Nabi, paling tidak. Jangan kosong-kosong, apalagi sambil bual-bual ya. Bismillahi ala millati Rasulillah, Bismillahi ala millati Rasulillah. Ataupun Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayit. Itu jangan tinggal ya. Kalau kita hadir kematian pada Habib-Habib, perkataan-perkataan itu semua tu, doa-doa itu satu perkara yang senantiasa kita dengar sana sebut sini sebut. Khususnya orang yang nak handle mayat ni, yang nak angkat jenazah saja, yang nak pas, pegang dia apa Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Pas orang lain saya, orang tu yang pas pun cakap, yang sambut pun cakap. Nah begitu juga ya. Begitu segala yang nak kendalikan mayat buat begitu ya. Satu lagi, nak kemudikan mayat, sunat mandi ya. Mandi sebelum mandi mayat dan mandi sesudah mandi mayat. Itu tukang mandi ya, tukang mandi. Sebelum dia mandikan mayat, dia mandi. Jadi dia bersihkan badan. Saja aku mandi sebelum mandikan mayat. Lebih dituntut mandi sesudah mandi mayat. Bagi yang menguruskan jenazah yang ada direct contact dengan dia. Close contact dengan dia. Direct contact dengan dia ya. Kenapa? Nombor satu, orang mati kadang sakit. Sakit kadang ada kuman. Jadi sudut higien memang pembersihan.
Satu lagi, kerana yang ketika dia meninggalkan, berapa banyak syaitan datang? 500,000. 500,000 syaitan datang. Ketika dia dah meninggal ni, mana syaitannya? Masih ada. Lepas tu ada sawan mayat. Yang ada orang dari keluarganya pun dia peluk mayatnya. Tak lama dia pun sakit kena sawan mayat. Memang ajalnya dah sampailah. Yang ada orang tak berani lepas mandikan mayat, terlangkah tu terlangkah ini semua begitu. Kuat tak kuat semangatnya, kena ganggu, sakit berhari-hari. Orang kena sawan mayat. Sawan mayat. Yang ada orang tak berani cuba-cuba buka mayat, lepas tu tak berani, jangan ya. Kalau orang semangat lemah sangat tak tengok, jangan dipaksa-paksakan. Tengok ni abang kau, tengok. Jangan ya. Dah jadi mayat, dah jadi lain ya. Banyak macam-macam semangat kita tak kuat, roh kita, jiwa kita tak kuat ya. Dan yang mengganggu banyak ya. Yang ada buka je mayatnya mendelik dengan dia. Dia nampak. Yang ada buka mayatnya senyum dengan dia. Macam nak pingsan. Begitu ya. Begitu. Jadi kalau tak kuat jangan. Dan semua yang mengendalikan mayat, sunatnya lebih dituntut mandi sesudah mandi mayat. Sebelum mandi mayat pun, kalau kita ni tu siapa nak mandi mayat, yai pelan-pelan mandi dulu. Mandikan semua, dah habis semua. Ketika bawa keluar jenazah, kafan ke apa, tukang mandi gilir mandi satu zero saja cukuplah. Macam mandi sunat Jumaat begitu. Ringkas saja kau mandi sunat sesudah mandikan jenazah. Jadi kalau ada apa-apa yang dempel, jadi dia tak terus keserempet. Kalau keserempet nanti boleh jadi kesurupan. Maka setakat dempel aja, dempel tu lekat, keserempet tu lagi rapat, kesurupan tu resap. Begitu, rasuk, orang Melayu kata rasuk, kesampuk, begitu ya. Jadi kalau ada yang dempel pun terus akan gugur ya, begitu ya. Begitulah hal ehwal kita nak kendalikan mayat ya. Kita belajar mandi mayat ini semua ada sebut tau. Mandi mayat semua saya belajar mandi mayat. Kalau tuan-tuan ada baca dalam internet, orang taruh Habib itu Syekh Muallim Bagharib, Omar Bagharib, Muhammad Bagharib. Yang saya belajar mayat, dia punya mandi mayat tu sanadnya sampai Rasulullah. Jadi kita belajar mandi mayat di Singapura. Dulu kita belajar di konfiqah seluruh belajar tau. Tapi satu bab dengan spesialisnya tau. Belajar mayat dengan bab ada spesialis mayat. Bukan tukang mandi mayat. Jadi diajar semua detail-detailnya. Belajar bab haji dengan satu spesialis haji. Biasa menawan di Mekah. Ustaz Ahmad Zafir bin Abdul Ghadir. Belajar haji bab dia. Bab puasa belajar dengan Ustaz Ja'far bin Umar bin Nafi'. Khas satu guru khas ngadap satu bab aja. Mayat belajar dengan Syekh Muhammad bin Umar Bagharib, guru kita. Mengajar bab mayat, macam-macam belajar bab mayat apa semua begitu ya. Semua detail-detail semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim ala millati Rasulillah ya. Orang yang hampir dengan kubur itu hendaklah mengepal 3 ketul tanah dan meletakkannya ke dalam kubur seraya membaca pada kali yang pertama minha khalaqnakum. Artinya daripadanya kami mencipta kamu. Pada kali kedua pula membaca wa fiha nu'idukum, iaitu kepadanya kami kembalikan kamu. Dan pada kali yang terakhir membaca seterusnya wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya kami keluarkan kamu untuk kali berikutnya, dan daripadanya kami mengeluarkan kamu sekali lagi ya. Wa minha nukhrijukum. Kalau tidak pun 3 ketul tanah, paling tidak seketul tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan dalam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling tidak masukkan dalam ya. Dalam akhir ada hisab, orang timbang dah tak ada amal. Tak ada amal. Tiba-tiba malaikat cek ada satu kantong masih dia punya amal. Apa dia? Ketika orang kebumikan mayat, dia ada bantu dengan sekepal tanah saja. Itu amal saleh, jadi penebus. Begitu itu orang ambil yang ada paling tidak satu sekepal tanah. Ya, kalau yang cangkul tu berapa banyak lagi dia dapat ya. Yang cangkul tu berapa banyak lagi dia dapat. Paling tidak sekepal tanah atau 3 kepal ataupun lainnya. Paling tidak kepal tanah aja masukkan aja jadilah. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung baca pada perjumpaan akan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.